Kalam bismillah ni cukup bagus. Kita buka dalam kitab tasawuf. Syaitan gemuk pernah dia berdialog dengan syaitan kurus. Apa kata syaitan gemuk? Wahai syaitan, dia panggil. Dia panggil kawan pun syaitan. Faham Wahai syaitan, kenapa engkau kurus? Ya. Dia kata apa? Macam mana aku tak kurus? Tuan aku ni masuk rumah baca bismillah, keluar rumah baca bismillah, minum baca bismillah, makan baca bismillah, masuk surau baca bismillah, pakai kasut baca bismillah, nak berjimak pun pakai bismillah, semua bismillah. Maka aku tak boleh ikut serta dengan dia, maka aku kurus ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalam bismillah ni cukup bagus. Kita buka dalam kitab tasawuf. Syaitan gemuk pernah dia berdialog dengan syaitan kurus. Apa kata syaitan gemuk? Wahai syaitan, dia panggil. Dia panggil kawan pun syaitan. Faham Wahai syaitan, kenapa engkau kurus? Ya. Dia kata apa? Macam mana aku tak kurus? Tuan aku ni masuk rumah baca bismillah, keluar rumah baca bismillah, minum baca bismillah, makan baca bismillah, masuk surau baca bismillah, pakai kasut baca bismillah, nak berjimak pun pakai bismillah, semua bismillah. Maka aku tak boleh ikut serta dengan dia, maka aku kurus ya. Dia belajar pun baca bismillah, pasal tu dia belajar tak nyandar betul. Syaitan kurus tanya syaitan gemuk, "Oi gemuk, syaitan gemuk dia." Syaitan gemuk, kenapa kau gemuk? Macam mana aku tak gemuk? Tuan aku ni makan tak baca bismillah, minum tak baca bismillah, berjimak tak baca bismillah, keluar rumah tak baca bismillah. Ya, tengok Facebook tak baca bismillah, busuk punya orang. Busuk punya orang aku tambah. Sebab aku gemuk, sebab aku gemuk ni, tuan aku ni dia tak bacakan Allah. Maka aku menunggang di kepala-kepala mereka, ke mana dia pergi aku ikut. Ke mana dia duduk aku ikut. Ya. Sampai dia nak mati pun aku ikut serta kan. Supaya aku nak rosakkan akidahnya, supaya dia mati di dalam kekufuran. Nampak kan tak? Ya? Ni syaitan. Syaitan ni tak mati. Mati bila? Pada ketika dunia kiamat baru dia mati. Di antara ilmu, di antara umur yang panjang, syaitan. Iblis. Itu tuan-tuan nak doa dengan minta doa panjang umur. Minta doa berkat umur. Ya? Panjang umur pun kalau belajar masa nyandar apa? Ya? Panjang umur pun belajar nyorok belakang tiang apa? Panjang umur datang masjid malas apa? Panjang umur pun sedekah kudukut punya orang apa? Panjang umur laki bini bergaduh apa? Ya, panjang umur ni hidup berkat. Tuan-tuan, ya. Kaya dengan berkat lebih utama. Kalau kaya tak berkat apa? Itu yang bila kaya masuk kat Facebook tunjuk kat orang, nak beli kereta, nak beli motorbike suku, 3 suku, masuk kat Facebook, ya. Makan masuk kat Facebook, ya. Semua masuk kat Facebook. Sebab apa? Dia dah dikongkong oleh iblis, oleh syaitan. Tuan-tuan. Ya, betul. Kalau ulama sama kan. Ulama pun dia bukan cari pengikut ramai. Ulama ni dia tidak mencari pengikut yang ramai. Dia tidak mencari anak murid yang hebat. Ulama dia mencari apa? Redha Allah. Sebab itu menyampaikan hukum Allah ni bukan mencari redha manusia. Sebab manusia ni mati. Manusia ni mati, ya, manusia ni sakit. Allah tak mati-mati. Allah tak sakit-sakit, tuan-tuan. Ya, betul, perbanyakkanlah. Ni bulan Rejab ni perbanyakkanlah selawat, perbanyakkanlah istighfar. Bulan Rejab ni bulan keampunan. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ulama bagi tahu, Imam Nawawi bagi tahu, saya baca doa ni maka umurnya berkat. Ya, Allahumma barik lana. Ya Allah berkatkan kami pada bulan Rejab, pada bulan Sya'ban, wa ballighna ni umur sampai ke umur kami pada bulan Ramadan. Kalau nak pendek umur, saya baca doa. Senang ya. Aku suara tak berada tuan, ya. Bercakap tuan. Ya. Besok nak kat Kelang pula, cakap ya, nanti lusa kat Pening pula. Tuan-tuan, inilah buat kerja Nabi. Ya. Jarang ada rumah, jarang jumpa bini, tuan-tuan. Bini je banyak, tuan-tuan, bini tak banyak, selalu jumpa, ya. Untung tuan-tuan, ya. Kalau buka bab tentang barang kemes, dengar dia orang perempuan. Orang perempuan dengar sini aku cakap. Orang perempuan banyak marah kat aku, dia banyak cop aku ustaz belu. Geram betul aku, ya. Aku ngajar mana-mana, aku terang buat hukum fikih, buat air mani, buat berjimak. 2-3 tempat ni dia ucap dengan aku, dia ucap dia kata, ustaz belu datanglah. Bengang betul aku, ya. Dia wajib minta maaf dengan aku. Kalau sini ada cakap aku ustaz belu, kau wajib minta maaf dengan aku. Tak lepas kena ke akhirat. Dalam kitab menyebutkan air mani ni, aku nak tanya tu. Air mani ni disebut dalam kitab air mani ke air cendol?
Air mani cendol. Air mani tak sebut air cendol. Faham? Sebut air mani ya. Dia kata jangan sebut air mani, sebut air cendol. Allahu Rabbi ya. Nak mengubahkan hukum Allah tak boleh ha. Faham? Air mazi ya. Air wadi ya. Tuan-tuan. Ya, lepas tu dalam syurga ni, air mani tak ada. Air mazi tak ada. Air wadi tak ada. Tuan-tuan. Tetapi aku tanya tuan-tuan tak tahu apa dia air mani, apa dia air mazi, apa air wadi. Itu seorang mamak kata, Ustaz, air mani ni kotor Ustaz. Aku kata, air mani ni dia tak najis, cuma kotor lah. Kalau tak najis boleh ambil uduk. Enggak. Bodoh tak bodoh lah. Aku kata kalau kau boleh kompoi 3 kolah, 4 kolah, kau ambil uduk lah. Ini kadang masuk Allah tuan-tuan. Nak ngajar yang senang kan? Susah ngajar ni. Orang bukan suka. Duit minyak bukan banyak bagi pun. 200 ya sampai kiamat 200 ha. Kudu-kudu punya orang. Dah tahun 2020 200 ya. Lepas tu kalau ustaz dekat Kuala Lumpur, barulah 150. Ustaz jauh keluar Kuala Lumpur, 500 ha. Ni tak ada kudu-kudu punya orang ya. Sayang punya harta ya. Ingat duit tak buat mati. Tu buka dalam hadis. Ini barang kemeh. Betul orang perempuan banyak barang kemeh. Dia dekat negeri akhirat, dia rugi. Rugi tak mana? Ini berlaku pada zaman Rasulullah. Anak Rasulullah Fatimah tu Zahrah. Apa makna Zahrah? Apa makna Zahrah? Aku nak tanya ni ulama-ulama daripada Pakistan. Gaya macam Pakistan. Apa makna Zahrah? Zahrah ni maknanya kebahagiaan. Bunga yang lawa. Macam-macam lah kata ulama. Dalam kitab Arab. Itu panggil Az-Zahrah. Itu yang kata Fatimah Zahrah, ya Rasulullah, aku nak barang kemas macam perempuan-perempuan lain. Aku nak barang perhiasan. Kata Rasulullah, kau ikut aku jom. Aku pergi kau bawa ke satu telaga. Nampak? Ni mukjizat Nabi lah. Pernah bini kita, bang, saya nak barang kemas. Bang, saya nak kemas. Jom ikut abang. Saya pergi ke kemas. Jom kita pergi kat parit tu. Jom. Dalam tu banyak barang kemas. Mampu ya kita kena katok ni. Tu Rasulullah pergi ke telaga, dia ambil timba, dia baling ke dalam telaga, angkat-angkat dalam timba penuh barang kemas, penuh. Maka apa kata Rasulullah, wahai anakku, kau nak barang kemas, kau ambil ya. Kata Fatimah Rasulullah, yalah aku ambil, tapi dia ambil satu. Kata Rasulullah, apa satu kata kau nak barang kemas. Satu cukuplah, apa banyak-banyak. Apa kata Rasulullah, wahai anakku yang tercinta, wahai putriku, dia panggil putriku. Engkau dah ambil satu barang kemas dekat dunia ni. Dekat dunia dah ada satu barang kemas, maka dekat negeri akhirat berkuranglah barang kemas kau, barang perhiasan kau di negeri akhirat. Ingat siapa dekat dunia banyak harta, dekat negeri akhirat dia rugi lah. Tentang itu Rasulullah, kita tengok sendiri, dia adalah utusan Allah, orang yang hebat, mukjizatnya banyak, mukjizat dia tak jari boleh keluar air. Ya, mata dia macam cermin, mata dia sahabat ikan serban depan mata Rasulullah. Ya, dia boleh bercakap dengan binatang. Dia berjalan dia dipayung oleh awan. Buang najis di padang pasir, dia telan oleh bumi. Nampak hebatnya Rasulullah. Ni bulan Rejab, Rasulullah Isra wal Mi'raj, tembus aras. Dia Ra, Jim, Ba. Ra adalah Rasul, Jim adalah Jibril, Ba adalah Buraq. 3 makhluk Allah ni naik bertemu dengan Allah. Tapi ada peningkatan. Yang dia benarkan naik langsung bertemu dengan Allah. Siapa dia? Manusia. Itu Rasulullah SAW. Hebatnya Rasulullah. Siapa nak mimpi Rasulullah? Banyak selawat. Nak selesai hutang? Banyak selawat. Nak tambah bini? Bini dengar cakap suami? Banyak selawat. Ini selawat Allah. Tuan-tuan buka sejarah dalam cerita Nabi Daud AS. Kenal Nabi Daud? Ni. Nabi Daud bukan Haji Daud. Nabi Daud. Haji Daud ni belajar nyandor je. Haji Daud. Ya, Nabi Daud ni dia tengah berzikir ya. Pada zaman Nabi Daud kitab Zabur. Tuan-tuan, ya. Zaman kita ni, zaman Rasulullah kitab Al-Quran. Lalu seekor cacing, krong 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 krong. Ya, cacing tu yang duk makan mayat jenazah masa dalam kubur. Cacing ah. Tuan-tuan, yang duk makan mata kita, perut kita, kemaluan kita, yang masuk telinga cacing ah. Tuan-tuan. Tapi ada manusia yang cacing dia tak robek tubuh manusia. Siapa dia? Para nabi, para rasul, orang mati syahid, ya, orang alim yang mati, orang alim lah, orang alim itu orang yang alim yang akhirat, orang soleh, isteri yang solehah, orang mati dalam beriman, ya, muazzin yang azan kerana Allah, bukan kerana al-fulusi untuk al-mampusi, ya, orang masjid yang menjalankan dia menguruskan rumah Allah ni kerana Allah, ya. Orang yang berani berkata benar,
Kulil haqqa wa lakana muraja ja'al haqqa wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Itu cacing tu lalu kata Nabi Daud, hai cacing. Ya. Nah. Engkau ni bentuk engkau ni tak apa elok sangat. Apa kata cacing? Walaupun aku ni tak elok, aku ni huduh, duduk kat tanah, dalam tanah. Allah jadikan aku reda. Tapi kerja aku apa? Siang hari aku bertasbih kepada Allah 1000 kali. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allah akbar 1000 kali. Malam hari aku berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad 1000 kali. Itu kerja aku tiap hari. Wahai Nabi Daud, ada tak amalan-amalan yang kau beramal, kau ijazah kat aku nak tambah amalan. Nampak, tuan-tuan. Cacing oh. Kita ni tuan-tuan, kalau kita selawat satu hari tidak melebihi 1000 kali, atau tasbih tidak melebihi 1000 kali, kita ni lebih teruk pada cacing. Tuan-tuan. Ya? Muka je lawa. Ya? Badan ni sadu. Tangannya macam peha lembu. Tapi tak guna punya orang. Tuan-tuan. Ingat tuan-tuan. Aku dengan anak aku cakap, dengan bini aku cakap, ingat jangan tak selawat, jangan tak berzikir, jangan istighfar. Tahun ni, tuan-tuan, negara kita ditimpa satu musibah, penyakit virus Toyota Corona. Nanti tahun depan kena pula virus lagi, ya. Toyota Camry. Tengok tuan-tuan, ya. Apa? Ramai orang buat dosa. Ramai orang buat dosa maksiat, tuan-tuan, ya. Ramai rakyat yang memaki pemerintahnya yang adil, sultan yang adil, tuan-tuan, ya. Maka datanglah balak bertimpa-timpa. Ya. Isteri ramai derhaka. Ya. Anak ramai derhaka. Bukan dalam kita. Itu ulama bagi tahu kalau kamu nak dihindar penyakit virus, tak kira dah penyakit apa pun. Jangan lupa baca surah Al-Fil tu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi hijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'qul. Embuk kat tangan ni sapu, ketuk dekat pinggang kuat-kuat 3 kali. Pak. Tengok tuan-tuan, pinggang pun kuat. Ya, tak ada sandar-sandar belajar tuan-tuan. Amal kan tuan-tuan, ya. Aku dah bagi dah. Ya, amal senari ya. Sebelum tidur baca, tuan-tuan, ya. Malas nak beramal, tuan-tuan, ya. Umur makin tua lah, dekat mati lah. Baru ni aku ceramah Terengganu, aku mimpi mendekat maut, tuan-tuan. Aku dah cerita belum? Belum kan? Tuan-tuan ni manjang belum ya? Cerita apa belum? Aku nak ajar bertahun-tahun dah perangai tuan-tuan ni. Dia suruh aku cerita je. Teruk aku tuan-tuan. Ya? Ayat itu kok. Kosong terus tuan-tuan. Aku tidur di Terengganu. Tidur malam Jumaat. Tidur. Ada 2 hamba Allah datang. Seorang pakai serban. Dua-dua pakai serban lah. Ya? Dua-dua pakai tasbih. Datang. Seorang bercakap. Dia kata, Ustaz. Assalamualaikum. Sampai tidur. Waalaikumsalam. Itu yang sebelah saya ni. Yang tengah datang kat Ustaz tu. Mendekat maut. Dekat maut? Aku tu. Wah. Elok dah dekat lagi selangkah. Terlepas aku bunyi. Ting. Bang, bangun tahajud. Kalau tidak mati lah. Tuan-tuan. Ya? Tuan-tuan. Faham? Ya, sebenarnya Allah bagi alamat supaya aku ni perbanyak istighfar, tuan-tuan. Ya. Allah bagi alamat tu tak ada mati dah dekat lah. Ya. Dah tanda lah janggut putih lah sebelah dah putih dekat mati tu. Kita ni semua dekat mati, semua dekat mati, ya. Paling cepat mati yang nyandor, cepat mati. Pasti mati punya, tak payah takut pada mati. Ya. Sebab syarat nak masuk syurga kena mati. Ya. Rasulullah yang manusia yang hebat pun, kekasih Allah pun wafat, mati lah. Tapi Rasulullah ni jasadnya tak reput. Jasadnya sempurna. Ya? Dia dijaga oleh bumi, tuan-tuan. Ya? Hebatnya Rasulullah. Ya? Aku bangun tu jaga aku. Ya? Sampai sekarang tak lupa. Ya? Wajahnya aku ingat. Ya? Memang dalam hadis tersebut, dalam kitab tersebut, malaikat maut ni dia kalau jumpa dia dengan 2 wajah, ya. Wajahnya kalau bertemu dengan orang-orang yang melanggar perintah Allah, wajahnya bengis. Kalau wajahnya bertemu dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, wajahnya cantik. Ya. Dia risat-risat di dalam. Assalamualaikum. Wahai Fulan bin Fulan. Wahai Firdaus yang tolong rakam online majlis ilmu. Aku datang ni nak ambil nyawa kau. Firdaus pun kata, nanti dulu. Amin, tuan-tuan, ya.
Dia kena ambil malaikat, ambil nyawa. Dia tak boleh nanti-nanti dulu. Nanti dulu. Motor suka aku belum lagi panas. Besok Ahad nak komboi macam mana? Tak ada. Datang ambil. Cuma orang yang akan dipanjangkan umur ni, dia orang yang sedekah. Tuan-tuan. Lepas itu jangan kedekut. Kalau ikutkan tuan-tuan, dah lama mati. Duduk depan ni penuh, cepat mati. Sebab apa? Rajin sedekah. Diorang buka sejarah pada zaman Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman ni binatang, manusia, jin, malaikat. Pokok. Satu hari, burung ni bertelur atas pokok. Datang tuan pokok. Dia ambil telur burung ni. Ambil telur burung. Burung ni jumpa Nabi Allah Sulaiman. Wahai Nabi Allah Sulaiman. Tuan pokok ni ambil telur aku. Telur aku. Bukan telur aku. Telur burung lah. Orang sekarang percaya sangat. Cakap lain kan, dia potong scrap. Dia masuk kat YouTube. Ustaz kata, telur aku. Apa? Orang sekarang percaya. Orang sekarang. Nabi Allah Sulaiman panggil burung. Pergi kat pokok. Panggil tuan pokok. Panggil jin, syaitan lah. Kata Nabi Allah Sulaiman, wahai tuan pokok, nanti burung ni kalau bertelur, kau jangan ambil ke telur dia. Kata tuan pokok ni, baiklah, aku tak akan ambil. Cukup setahun. Kata Nabi Allah Sulaiman, bagi tahu dengan jin kat, wahai jin, kalau tuan pokok ni dia ambil telur burung juga, nanti kau potong badan dia dua, kau potong dua, satu letak di timur, satu letak di selatan. Cerita ni cerita sahih. Tuan-tuan buka kisah Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman ni di antara nabi yang masuk syurga lambat sebab dia banyak kerajaan. Tapi Nabi Sulaiman ni orang yang hebat, cukup hebat. Tuan-tuan, nabi, tuan-tuan, sampai setahun burung ni bertelur. Tuan pokok ni ambil telur. Dah tapi sebelum dia ambil, ada orang datang rumah minta makan, dia bagi sepotong roti. Betul, dia ambil telur, dia lupa cakap Nabi Allah Sulaiman, dia lupa. Dia ambil telur. Maka datang jin. Jin pegang orang ni, dia nak potong badan orang ni. Ingatlah dulu pesan Nabi Allah Sulaiman, kalau kau melanggar perintahnya, kau dah ambil telur burung, kau akan kena potong badan kau. Baru nak potong, datang malaikat. Wahai jin, kau jangan potong dulu badan orang ni. Kau ni siapa? Aku ni malaikat Allah. Aku diperintah oleh Allah turun di bumi. Kami tinggal di Baitul Ma'mur. Kata jin, kenapa? Kau jangan potong dia. Aku diperintah oleh Allah. Ikutkan umurnya, hari ini mati lah. Nak dipotong badannya. Disebabkan tadi dia sedekah. Maka Allah menyuruhkan jaga orang ni dan dipanjangkan umurnya. Panjang umur orang ni, maka jin ni kena tangkap malaikat. Malaikat potong jin ni dua. Satu kena letak di timur, satu di selatan. Padan muka jin. Nampak? Hebat tak hebatnya orang yang sedekah. Lepas tu jin ni maka jadi jahat, tuan-tuan. Itu ulama tak bagi duduk lama-lama dan jamban, dekat pekan. Ulama tak bagi lama kat pekan. Macam tuan-tuan duduk pekan kan. Tuan-tuan hebat pada jin lah, tuan-tuan. Tu ulama-ulama, tuan-tuan tengok tok-tok guru Habib-habib, baba-baba dia buat madrasah dalam hutan apa? Sebab mereka takut duduk di pekan. Di pekan ni sarang iblis. Sarang jin, tuan-tuan. Sarang dia. Lepas tu kat pekan ni ulama kata itu, ulama bagi tahu kalau keluar ke pekan, tutup kepala. Kalau tak tutup kepala dia kencing oleh jin. Tu bebal tu. Kepala tak boleh masuk ayat Quran, tak boleh masuk hadis, tak boleh masuk kalam-kalam Allah. Yang masuk. Rasulullah tak pernah buka kepala. Buka kepala pada waktu dia tidur dan dia mandi je. Kita kerja tak pakai kopiah lah. Pakai kopiah tak boleh ngorat lah. Ngorat lah. Kalau boleh berani pakai serban lah. Pakai serban mampu ngorat, mampu kena katok lah. Ini walau kita ni walaupun tak baik, kita pakai pakaian orang baik, kita boleh jadi baik. Tu lebih dia. Tapi jenis ada orang ada tak ngerti bahasa juga. Kadang pakai jubah, pakai serban, selamba, sokok. Dua tangan pegang ni. Pakai serban ni. Malaikat cakap serban ni. Hui, bodoh lah lu. Lu pakai gua punya serban tu. Dia rokok orang hantam tu orang.
Malaikat cakap, kita tak dengar. Kalau kita dengar, lari dah. Sebab mas serban ni makutir malaikat. Makutir malaikat dah serban ni. Hebat serban ni. Tengok sahabat-sahabat tu bagi serban. Sahabat-sahabat semua pakai janggut. Tuan buka dalam kitab, bab janggut. Janggut ni ada dalam kitab. Kalau bagi Hambali, Hanafi, Maliki, tuan-tuan. Mereka ni bela janggut, dia bersini. Sini dia bersini. Kadang-kadang tuan-tuan tengok orang mazhab Hambali, Hanafi, penuh ni. Kadang Asy-Syafi'i, dia daripada Rahang. Rahang ni sini. Ni pada Syafi'i. Lepas tu bela janggut ni. Kena ada janggut, tuan-tuan. Ni tebeh janggut. Ada janggut takut perempuan tak suka. Aku berjanggut sebelah putih. Sebelah putih 3 tuan-tuan. Itu pun ada lagi orang nak telefon kata jangan dulu. 3 ni pun aku tak boleh tahan dengan ceramah dia orang. Ni bini aku tengok ni habis mampus. Tuan-tuan ingat ustaz ni berani sangat dengan bini. Ustaz mana pun dengan bini yang buat-buat lah. Ni ceramah balik haram. Bini panggil balik, aku balik kan. Bini aku panggil aku balik. Baiklah. Orang perempuan ni kekuatannya lidah. Lidahnya kuat. Beda orang perempuan tak boleh jadi pemimpin. Boleh. Perempuan tak boleh jadi Perdana Menteri. Perempuan tak boleh jadi Sultan. Perempuan tak boleh jadi khatib hari Jumaat. Perempuan tak boleh jadi imam bagi lelaki. Tak boleh. Dia bagi perempuan sahaja. Ni perempuan. Sebab dia perempuan ni semuanya mengundang fitnah. Nampak? Semuanya bagus. Semuanya sedap. Suara sedap. Pipi lawak, mata lawak, punggung lawak, semua lawak. Jalan, kalau kita tengok belakang, tengok jalan. Lawak. Tengok punggung. Macam gelik danduk. Potong tua 70 Apa? Syaitan bertinggi ke ada? Punggung Pak Imam ada syaitan bertinggi. Kita tengok punggung Pak Imam kita pun tak suka. Kau ni tuan-tuan. Dan sabda Nabi SAW. Rasulullah ni manusia yang luar biasa. Perbanyak selawat tuan-tuan. Kalau banyak selawat, jiwa tenang je. Lepas tu tuan-tuan, jangan bertuhankan manusia. Jangan bertuhankan duit. Kita kenalah bertuhankan Allah. Tuan-tuan tengok sebenarnya. Aku ni kalau minta dengan tuan-tuan duit, aku bangun dan minta seorang-seorang, tuan-tuan bagi aku duit. Itu manusia. Manusia kita minta pun dia bagi. Macam mana Allah? Betul nak minta ni jangan minta duit. Minta yang membuat duit. Minta kepada yang membuat duit. Main tajuk jangan tinggal. Orang semain tajuk ni, rezeki datang tidak diduga-duga. Orang semain tajuk ni, bukan kita Duratul Nazihin. Hadis Imam Bukhari. Orang semain tajuk ni, dia melalui jambatan sirat seperti kilat menyambar. Orang semain tajuk ni, dia kat dalam kubur, wajahnya bercahaya. Di padang mahsyar wajah yang bercahaya juga. Orang sembahyang tahajud tak tinggal. Orang sembahyang tahajud ni subhanallah, dia duduk satu pemberian kepada para sahabat dengan aulia-aulia. Orang sembahyang tahajud ni subhanallah dihindar daripada kena penyakit. Kenapa orang ramai kena penyakit? Pertama tak sembahyang malam. Sembahyang malam. Kedua tak suka berwuduk. Ketiga suka makan barang-barang subhat. Tuan-tuan, makan subhat. Keempat, banyak lagi lah kalau ikut dalam kitab tasawuf. Tuan-tuan, rajin berwuduk, tidur berwuduk, tidur berwuduk, tidur berwuduk. Tuan-tuan, main tajuk yang tinggi. Paling kurang 2 rakaat. Saya kena ngaji lepas sembahyang sunat. Tu baru ni ada seorang Mamat. Ustaz, saya alhamdulillah dapat sembahyang sunat taubat tiap-tiap hari. Tapi saya sembahyang lepas asar. Kau mazhab apa ni? Kata ustaz tu sembahyang sunat taubat, sembahyang je tak? Lepas asar tak boleh. Sembahyang sunat taubat ni pada yang aulanya, terbaiknya pada malam hari. Pada malam sepertiga malam. Lepas asar tak boleh sembahyang sunat. Yang boleh ni sembahyang qada je, sembahyang ganti. Saya buat ni ustaz dah lama. Allahu Akbar, nampak. Ni lah. Ni sebab dia tak ada guru, tuan-tuan. Bila tak ada guru, syaitan yang guru dia. Barang di mana perempuan yang menilik ia kepada muka suaminya. Dengar ni. Ini orang perempuan lah. Berapa orang mana orang perempuan kampung ni.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 orang. Itu pun main telefon je. Aku ngajar lain, tuan-tuan. Siapa main telefon, aku tegur. Bini aku duduk sebelah main telefon, aku marah. Simpan telefon. Mana tadi aku sorok telefon dia, aku taruh dalam kain, aku gulung-gulung-gulung. Dia lagi, bang, telefon ayang tu bang. Mana awak tahu? Mana telefon ayang awak tahu? Dia ambil telefon anak, telefon. Bunyi telefon. Ting, 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 ting. Dekat perut aku bergoyang. Abang sorok dia buat. Itulah, abang kat rumah main telefonnya. Ya? Jom abang sorok dalam kain. Nampak tu, ya? Aku kat rumah pun gitu lah. Dia masa simpan telefon. Masa macam tu lah. Tapi dalam rumah kena gogok orang bini. Gogok lah. Ya? Seronok bini. Ya? Syurga. Pahala. Allahu Rabbi. Ya? Ini kita tengok sini. Bila menelik muka suami dengan masa muka. Nanti ada hadis. Aku terangkan kalau tengok muka suami dengan kasih sayang. Apa pula ganjaran dia. Ya? Bukan tengok muka suami. Ya, kalau buka dalam hadis. Ada dalam hadis. Ya? Dalam kitab ada. Di antara kita melihat dapat pahala. Pertama melihat Al-Quran. Kedua melihat Baitullah. Ketiga melihat wajah ulama'. Keempat melihat mak bapak dengan kasih sayang. Kelima melihat pasangannya. Ya? Dengan kasih sayang. Dapat pahala. Senang dapat pahala. Quran ni, kita Al-Quran ni, kita tengok dapat pahala lah. Pahala lah. Itu kalau paling malas, banyak kali aku tak beritahu dah. Ambil uduk, buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Sadaqallahul Azim. Pahala lah. Ayat Allah ni, tuan-tuan buka kalam Bismillah. Bismillah ni, berapa huruf Bismillah? Lambat. Ya, tak tukar punya hitam, suku ni. Ya. Bismillah apa huruf? 19. 19 huruf ni bukan calang-calang huruf. Bismillah ni, dia ada kala kita baca haram, ada kala sunat, ada kala haru, ada kala makruh, ada kala wajib. Bismillah ni. Kalam Bismillah ni, kalam nak buka kunci dalam syurga, kubah dalam syurga. Kalam Bismillah tuan-tuan buka dalam kitab kuning, Bismillahirrahmanirrahim ni, dia 19 huruf ni, tuan-tuan baca 19 kali dalam air, minum. Minta dengan Allah. Untuk terang hati, Ya, untuk sebarang penyakit, diangkat penyakit. Untuk senang hafalan. Kalam Bismillah ni hebat. Dalam solat, wajib Bismillah. Tang mana makruh, wajib Bismillah. Tang mana makruh. Bila melihat kemaluan, baca Bismillah. Tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Pendek ni. Ubat makan ni. Ya. Makruh. Ya. Tahu lah. Ya. Haram baca Bismillah. Ambil nombor ekor. Haram tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tak kena nombor ni. 3761. Jangan ambil nombor ni. Nanti dia ambil nombor ni kang. Ya? Mana tahu ustaz cakap betul ni kena ni kang. Dia ambil tak. Ya? Aku ulang lagi. 3761. Nanti dia beli lah besok. Ya? Ni dalam live kau boleh percaya ke ni? Kan dia ambil kan? Dah. Ya? Kalau ambil nombor ekor baca Bismillah. Buat benda haram baca Bismillah. Tak boleh ya? Ya, haram hukum dia. Kalau Bismillah ni hebat tuan-tuan. Ya. Itu yang terjadi syaitan kurus, syaitan gemuk. Kalau Bismillah. Kalau rumah baca Bismillah, syaitan tak ada masuk. Dia duduk kat luar. Duduk. Dia tak ada masuk. Ya. Rumah tu dijaga oleh Allah. Allah jaga rumah dia. Kelebihan Bismillah. Perempuan yang menelek ia kepada muka suaminya. Dengan muka masam. Masam ni masam. Masam, bukan masam sebab makan mangga Buddha, bukan. Ya, itu kena ngaji sampai habis ha. Ya. Itu tadi orang tanya aku, ustaz, orang perempuan ni Pak Ustaz, betul ke orang dapat faedah ni tentang orang perempuan kalau dia digantung dalam neraka, buah dadanya digantung dengan besi-besi neraka sebab dia tak bagi susu kepada anaknya. Aku kata betul, sahih. Memang ada lagi tak muhimah ada. Ustaz tolong terang macam mana ni? Beritahu yang dikata digantung perempuan-perempuan di dalam neraka, buah dada, buah susunya dicangkuk dalam api neraka sampai menggelegak otaknya, pecah. Iaitu perempuan yang ada air susu, dia tidak memberikan kepada susu anaknya sebab dia nak jaga buah dadanya agar buah dadanya cantik, lawak, ya, takut bonyok. Yang pertama, yang keduanya, dia bagi susu kepada anak orang lain tanpa izin suaminya sebab susu itu milik suaminya. Ketiganya, mereka pakai baju sambil menampakkan bentuk-bentuk buah dadanya.
Tu dalam neraka. Dalam neraka ni tuan, Garham. Garham ni, penduduk neraka ni sebesar gunung Uhud. Ni penduduk neraka. Ya. Berbeza penduduk syurga. Tuan-tuan, ya. Dia punya kulit berapa kali tebalnya gunung Uhud ni penduduk neraka. Sebab neraka ni besar, luas sangat neraka ni. Di perjalanannya 70 tahun. Jatuh, habis lah. Tuan-tuan, ya. Bawah tu ada tasik. Nama dia tasik Lam-Lam. Bukan tasik kundang tu. Tasik neraka bukan ada jet ski kan, tak ada jet ski. Tuan-tuan ingat dekat tasik neraka boleh selfie dengan malaikat siapa ni? Malaikat selfie oh. Kau tim lah. Tak boleh. Malaikat Allah tak ada kau tim. Tuan-tuan, boleh. Malaikat Allah ni sami'na wa ata'na. Dia menjalankan tugas. Kalau rukuk aja, i'tidal aja, sujud aja, qiyam aja, ya. Bertasbih je sampai dunia kiamat. Itu masa Nabi Isra' Mi'raj, bulan Rejab ni naik ke langit, ya, Arash, tu bagi salam, malaikat tengah bertasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Lepas itu berhenti tasbih, jawab salam, tanya tu, siapa? Aku Muhammad. Ya. Tanya malaikat Jibril, siapa ni Muhammad? Dia adalah utusan Allah. Tu buka Arash, naik, ya. Ni buat tentang langit. Faham, ya? Barang di mana perempuan yang menilik ia kepada muka suaminya dengan masam muka. Yang masam nescaya disuratkan Allah Ta'ala dengan sebilang-bilang. Tiap-tiap bintang-bintang di langit. Kejahatannya. Maka jika mati ia dahulu daripada redha suaminya, nescaya dimasukkan ia ke dalam neraka. Ya? Tu baru masam muka. Belum cerita lagi aib suami. Belum lagi pukul suami. Belum lagi baling handphone suami. Belum lagi maki suami. Tuan-tuan, ya. Tu baru masam muka. Habis tu belajar bawa bini. Tuan-tuan, ya. Dengar tu. Ya. Lepas tu orang perempuan ni, ya. Dia wajib dengar kata suami. Kalau suami tu kata lah. Dia tak boleh langgar, ya. Dia tak wajib dengar dan tak wajib, dia harus dengar. Tak wajib ikut kata ibunya. Ya, sebab dia sudah berpindah taat kepada suaminya. Bila dia dah diceraikan mati, barulah berpindah taat atau cerai hidup, berpindah taat kepada ibu dan bapaknya. Itulah. Kalau suami kita tak boleh. Ya, mak kata, balik lah. Mak suruh balik ni ada himpunan keluarga. Kata suami cakap dengan bini, tak boleh. Abang tak pernah kan? Abang tak pernah balik. Ya. Dia balik lah. Mati dalam perjalanan. Mati su'ul khotimah. Ya. Dalam perjalanan, malaikat menanat. Cilaka engkau. Ya. Ingat tu. Suami ni pakat. Tentu lah. Ya. Sama anak lain pula. Betul tentang belajar lah bab hukum. Ya. Betul ilmu ni manusia, kita baca dalam kitab tasawuf, ilmu itu dia akan didapati oleh hamba Allah. Tetapi ilmu itu akan mendatang kerugian dan akan mendatang kesusahan kepada hamba itu. Apabila mereka belajar ilmu tetapi dia tidak beramal dengan ilmunya. Ya. Dia dipanggil mereka jika jahat ilmunya, nescaya jahatlah datangnya kepada Tuhannya. Itulah. Ilmu ni baik, tapi tengok kita punya niat. Tu kadang-kadang anak murid dia lawan tok gurunya. Itulah. Ya. Tu kadang ustaz sama ustaz dia bergaduh sebab ilmunya jahat. Ilmu jahatnya mana? Sebab dia tak tawaduk dengan ilmunya. Itulah. Tuan-tuan tengok Imam Maliki, Imam Syafi'i, Hanbali, Hanafi, mereka semua tawaduk. Ya. Itu kena banyak mujahadah. Ya. Mujahadah asing diri, ya. Tu. Enggak tu orang perempuan dengan masam muka dengan suami, jangan, ya. Kadang ada satu benda tak dapat, ngamuk lah. Ya. Kadang pasal nasi goreng paprek. Bang, nanti mengaji dengan Ustaz Nahar malam kan, nanti balik jangan lupa beli nasi goreng paprek. Kami kata, okey, iya yang nanti abang mau ni, ya.
Sampai tengah jalan, menyembang, lupa sekolah paprek. Bang, asal kau paprek? Lupa. Dia paprek ni suami. Betul main, perempuan sekarang. Itu yang berlaku pada zaman Nabi. Seorang wanita yang berjilbab, berpurdah menutup semua, lalu depan Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, perempuan syurga lalu. Rasulullah dia kasyaf. Apa kata Rasulullah? La, dia ahli neraka. Kenapa ya Rasulullah? Segi zahirnya dia menutup aurat, dia pergi masjid, tapi di rumahnya dia selalu lawan suaminya. Itu orang perempuan ni, kalau dia pamerkan dirinya di media sosial, itu bukan perempuan yang solihah. Itu bukan mar'atus solihah. Walau dia pakai purdah dia pun. Orang perempuan ni, dia duduknya di mana? Itu kita tengok di dalam solat. Dalam solat ni, orang perempuan ni aula semayang kat mana? Kalau solat berjamaah, aula di masjid ke? Aula di masjid ke mana? Hah? Kat rumah tu disuruh semayang. Bukan dalam rumah disuruh semayang. Dalam bilik. Dalam bilik. Dalam bilik tu. Ni orang perempuan. Dia orang dulu tengok bila orang datang. Assalamualaikum. Dia buka pintu sikit. Mata. Salam. Apa tau? Ni Haji Ibrahim ni, AJK masjid. Nak bagi tahu malam ni ada maulud Nabi. Oh ya. Dah balik. Perempuan sekarang. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Ini ada kafe baru. Ramadan sudah dekat kak. Naik. Sedar. Bang. Mana terjadi kafe orang Cina menggali kafe atas. Hutang kafe. Mampu ya suami bayar. Itu yang muka tak puas hati, banyak hutang. Orang banyak hutang ni muka susah hati. Itu yang sedekah susah nak sedekah. Nak keluar duit pun fikir nanti aku nak bayar hutang kati, tak habis bayar ni. Wai suku ni pun tak habis bayar ni. Tak sampai sejam batuk lah. Lagi nyambung ni. Aku ngajar baru ni di Terengganu. Tengah ceramah-ceramah, ada orang kat luar marah. Siapa ceramah tu? Dekat Terengganu macam mana? Siapa kau mau? Backing. Wah. Backing ungguh orang sama. Ceramah kau seperti je. Jumpa lah aku. Anak aku pun. Cik tak ke mari nak sah di pusat. Anak aku dia cakap Terengganu dia bantai juga. Nak sah. Dia naik mana duduk ujung. Dia bebel juga sekejap kat belakang. Oh, tak apa lama. Ini ustaz ni ceramah apa tahu ni. Ingat bagus ceramah mana? Ni ustaz ni. Aku ceramah. Habis ceramah cuba kalau. Kau ustaz. Bila nak datang lagi? Allah bagi dia hidayah macam tu. Dah. Itu buat kerja agama yang takut tuan-tuan. Bila kita cari, kita jangan cari redha manusia, cari redha Allah tu. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Dalam hadis pun sahih. Ni hadis sahih. Apa kata Rasulullah? Bila kamu buat kerja agama, bila kamu buat kerja sesungguh-sungguhnya, kamu akan dibenci oleh orang, iaitu orang yang terdekat. Ahli keluarga akan benci. Jangan tengok. Tengok. Tuan-tuan tak percaya, amalkan pakai serban. Amal pakai serban, amal. Balik raya pakai serban. Tengok. Bila pergi haji orang? Tengok. Bila kita buat perkara luar biasa, dia akan datang lah. Bertubi-tubinya ujian yang Allah bagi. Nak jadi orang luar biasa, kena buat perkara luar biasa. Tengok dalam ni. Pakai serban apa orang? 1, 2, 3, 4. Allah, tak sampai 10 orang. Yang lain busuk punya orang. Pakai topi keledar nak. Pakai serban tak nak. Topi keledar, naik motor topi keledar. Pergi masjid suruh pakai serban lah. Kata cinta Nabi. Pakaian Yahudi, kita ikut. Napa tentang pakaian Rasulullah, kita malu nak ikut. Dah. Bukan susah pun masa datang masjid suruh. Tak boleh ikat letak ini. Takut ikat. Tolak jadi imam. Mati lah kadang.
Ya. Imam pula jenis lambat datang. Ya, terhege. Orang pakai serban pula, dia baru pakai serban, datang pula duduk tepi tu. Orang tolak jadi imam, tang situ lah, pengsan tak itu yang takut nak pakai serban tu. Nak senang pakai serban tu, susah. Kalau buat majlis tahlil arwah, orang ni kena baca doa tahlil. Dia doa selamat, orang ni kena baca doa selamat. Pakai serban ni, bahaya. Hati lah. Ini pakai yang malaikat, ya. Belum sejam ni. Pembayaran sejam lah. Ini duduk sejam ni, ya Allah bagi syurga. Bukan syurga je, istana. Tuan buka lah hadis. Rasulullah masuk Isra Mi'raj. Isra Mi'raj tu, Rasulullah masuk syurga. Masuk syurga, Rasulullah tengok ada istana dah siap. Ada istana tengah buat. Ya, ada istana berhenti dibuat oleh malaikat Allah. Istana dalam syurga ni bukan macam istana kat dunia, bukan macam rumah tuan-tuan tu ada jamban. Dalam istana tak ada jamban. Malaikat tengah hian dengan permata syurga tu. Bidadari Allah tersenyum-senyum, dia menunggu suaminya. Ya, dengar tunggu abang nahai. Sebut nama aku apa? Sebut nama tuan-tuan. Belajar pun tidur. Apa? Belajar di ujung-ujung apa? Ya. Terus kata Rasulullah, wahai malaikat Allah, istana yang dah siap ni siapa punya? Kata malaikat, ini istana yang dah siap ni umat engkau punya. Mereka dah mati dah. Mereka masa kat dunia, dia beribadah kepada Allah, orang yang takwa. Sekarang ni tunggu dia nak masuk ya. Dia beramal soleh, rajin baca Quran, rajin selawat, rajin sedekah, orang yang tawaduk, orang yang zuhud, tak cinta dunia, tak hubud dunia. Itu yang istana tengah buat tu, itu umat kau punya juga. Siapa dia? Umat kau yang sedang belajar tu. Ya Allah, kita punya lah, tuan-tuan, kita punya. Ya. Itu lagi tu yang tengah berhenti tu. Itu istana umat kau juga. Mereka berhenti beribadah kepada Allah, maka kami berhenti melakukan tengah renovate dia punya istana. Ni tentang syurga Allah ni tuan. Mereka tengah buat istana. Ya. Itu yang berlaku pada zaman Aulia, seorang wali Allah. Isterinya tak beritahu dengan suaminya, bang, kita hidup susah bang. Ya. Selalu yang mengadu-ngadu ni, yang tak boleh hidup susah ni orang perempuan. Tuan, ya, perempuan. Tengoklah masa bertunang, bercinta macam nak kok. Ya. Suami pula, bakal suami pula menipu. Ya. Abang kerja inspektor. Gaji 4,000 lebih. Ya. Dah kahwin-kahwin, open inspektor bas. Bukan inspektor boleh. Ya. Itu yang isteri wali Allah ni cakap apa, bang, abang minta lah dengan Allah agar hidup kita ni senang. Ya. Dia doa, suaminya semayang hajat doa. Doa. Ya. Tidur je, bangun tidur, ada seketul emas, permata dekat tempat tidur dia, warna merah. Permata dah. Ya. Tuan buat apa nak kan? Semayang hajat Allah. Ya. Minta lah. Ya. Wali Allah ni doa tak ada hijab, tuan-tuan. Ya. Maka suami ambil lah. Kau kata kau nak, ya, habuan, kau kata kau nak benda yang membahagiakan kau, ambil lah permata ni. Bini dia simpan. Macam ni lah bang, esok saya jual. Suami tidur balik. Tidur, dia mimpi masuk syurga. Mimpi masuk syurga. Dia tengok kat dalam syurga ada istana. Dia masuk syurga, dia tengok istana. Dia tengok dekat dalam istana tu, satu permata tak ada. Dia tanya dengan malaikat, wahai malaikat, mana pergi satu permata ni? Mana ada? Kau dah ambil dekat dunia dah. Maka dekat dunia, dekat akhirat tak ada lah. Dia terjaga pada tidur, tanya bini balik. Yang mana permata tadi? Ada ni? Lepas ni. Dia letak tempat semayang, dia semayang balik. Ya. Minta semayang taubat, minta ampun dengan Allah. Dia tidur balik, bangun-bangun, tak ada lah. Nampak? Ni orang wali Allah. Tuan-tuan. Ya. Memanglah benda ni, dia tak masuk akal. Macam langit, tuan-tuan tengok langit, mana masuk akal? Mana ada tiang langit? Tiang. Boleh buat langit? Mana tiang?
Memang tak masuk akal, tuan-tuan. Ya? Lepas tu kita jangan nak fikir kan, Allah kat mana? Allah duduk mana? Allah duduk aras berapa? Ya? Jangan fikir lah. Roh kita sendiri pun kita tak tahu. Tuan-tuan. Ya? Jalan je perintah Allah. Ya? Kadang orang perempuan bising. Kenapa ni orang perempuan tak boleh jadi ketua? Semua orang lelaki. Ya? Kenapa orang lelaki boleh berjanggut? Orang perempuan tak boleh berjanggut? Oh, petikir pula. Taringin nak berjanggut. Jangan masam muka orang perempuan dengan lelaki. Ya? Dan lagi diceritakan daripada Hasan Basri. Hasan Basri ni bukan calon-calon orang. Wali Allah. Hasan Basri, Malik bin Dinar, Wis Al-Qurni, Syekh Abdul Al-Mubarak, ya. Banyak lagi, ya. Abu Yazid Al-Qurtubi, Abu Yazid Al-Bustami, banyak lagi wali-wali Allah. Ibrahim Adham. Hebat-hebat. Semua mereka ni berpuasa di siang hari. Rahimallahu ta'ala, bahawa sesungguhnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila lari seorang perempuan daripada rumah suaminya. Lari rumah suami. Ya. Sekarang suami lari. Suami kena halau. Ya. Keluar. Rumah ni ayam yang banyak. Kereta ayam banyak. Berambut. Lari suami. Tidur masjid, duduk tepi beranda ujung tu. JK tanya, kenapa kena halau dengan bini? Oh, sial. Oh, kau kena halau dengan bini baru datang surau, baru datang masjid. Kau jangan tak nak datang. Kena halau dengan bini baru datang surau. Sama lah macam bulan Ramadan. Orang datang surau, datang masjid. Ramai orang datang. Apa? Kedai makan tutup. Tu datang surau macam. Ramai orang. Sana kelompok, ada kelompok. Tidur, mati syahid. Kedai makan tutup. Datang masjid lah. Dia tahu susah dia cari masjid. Ya. Sama jamban masjid surau tak kena bayar. Dekat luar kena bayar 5 kupang. Ya. Tai orang buat dosa ni busuk kan. Ya. Dia datang singgah berak belah, Ya. Main takraw belah. Itu. Ya, saya tiada menerima Allah Taala akan semayangnya hingga kembali ia kepada suaminya. Banyak berlaku ni, ya. Cerai-berai paling banyak berlaku di Selangor. Ya. Baru nikah sebulan cerai. Ya. Selalu pasal ni, ya. Ni. Al-fulusi. Ya. Duit. Itu yang nak mati pun kena duit. Ini yang berlaku waktu tempat. Orang ni bapak mati. Jumpa AJK Surau. AJK Surau datang rumah kan. AJK Surau tanya, engkau ni ada duit tak? Kenapa? Nak mandi bapak kau ni kena bayar. Tu van tu, kira kilometer tu. Ada duit tak? Duit tak ada. Dia pula kebetulan main orang susah. Kubur gali kena bayar. Kalau kau bayar sikit, aku gali separuh je. Inilah dunia akhir zaman. Dia kalau meninggal anak Adam, contoh aku mati, aku tak sebut kau lah, disebut kau takut, aku mati. Aku mati, yang wajib urus ke aku ni, siapa? Siapa wajib urus tu? Orang yang hidup. Untuk orang yang hidup wajib urus kan? Mandinya, kapannya, semayangnya, kuburnya, semua. Ya? Bukan wajib tu diurus dengan duit, bukan? Ya? Ni sekarang akhir zaman tu lah. Ya? Semua kena bayar, mandi kena bayar, geng kapal kena bayar, kilometer, van tengok kilometer, ya? 1 kilometer RM1. Tuan-tuan kalau belum ada duit, jangan mati dulu. Kalau dah ada duit baru mati, ya? Itu tentang nak mati. Belum lagi harta paraid. Baru kereta Myvi dah heboh satu Malaysia. Ya, Myvi baru. Ni ada seorang hamba Allah pula tadi telefon, Ustaz macam mana keluarga kami ni Ustaz? Bapak mati tinggalkan kereta Wira. Kereta Wira tu saya pakai lah. Saya nak jual kereta Wira, adik-beradik semua datang rumah nak minta sign. Kereta Wira pun 3,000 Ustaz. Allahu Nabi. Inilah ya. Orang fikir duit. Sama penceramah pun ceramah nak duit. Ya.
1 jam pembayaran 500 paling kurang. Ataupun 1000. Mana ni bagi aku ceramah apa? Apa bagi aku ceramah ni? Berapa aku tanya ni? Berapa? 200 kan? 200 Memanglah kalau orang kalau segi dunia memang tak cukup 200 tak. Tapi bukan masa duit. Masa duit aku tak datang. 200 apa barang. Motor kuai suku aku pun nak make up Dengar aku tak ada motor kuai suku ada. Tapi aku tak tunjuk korang. Ada kat rumah simpan. Aku keluar malam. Tengah aku tak tahu. Ezo projek, Ezo Akra, Syamura tu. Tiba-tiba ada orang lalu. Aku tu. Sama tu tak kenal siapa dia Umar Al-Khattab. Umar Al-Khattab ni dia di dalam tempat solat, dia adalah seorang hamba Allah yang menangis. Dia malam hari dia adalah seorang singa yang garang. Sama juga di padang peperangan, medan peperangan, singa yang garang. Dia panggil singa Allah, singa padang pasir. Itu pada malam hari dia jalan, bertemu seorang pemuda. Pemuda ni kat kakinya ada bunyi ting 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 botol. Kata Saidina Umar, wahai pemuda, kau bawa apa tu? Bawa garang Saidina Umar ni. Kau bawa apa tu? Kata pemuda ni, ya Allah, aku dipanggil, ditahan oleh seorang Amirul Mukminin yang sangat tegas ni. Aku bawa ni arak ni, ya Allah. Macam mana ni, ya Allah? Tolonglah, ya Allah. Tukarkanlah arak ni menjadi cuka. Jika ditukar menjadi cuka, ya Allah, aku akan bertaubat kepada engkau. Sebenarnya aku takkan minum arak dah. Takut dengan Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar, apa tu? Kata dia cuka. Tengok kalau betul cuka. Garang Sayyidina Umar. Tunjuk, betul-betul cuka. Allah tukar daripada arak jadi cuka. Lelaki terus bertaubat kepada Allah. Garang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni kalau masuk kan, tengok tuan-tuan belajar ni jauh-jauh. Dia lempang. Keluar masjid semua lebang. Main Sayyidina Umar. Dah. Main lah. Sayyidina Umar garang Sayyidina Umar ni. Dia garang. Tuan-tuan tengok, masa dia masuk Islam, dia berdiri kat Baitullah, pegang pedang. Wahai kafir Quraisy, siapa tentang Rasulullah, tentang Islam, kalau nak bini jadi ibu tunggal, tentang lah. Mana ni? Lepas tu kalau sekarang ni Sayyidina Umar dia, siapa hina Nabi, pancung. Sayyidina Umar. Sikit. Lebih lah. Lebih kan? Lebih kan tuan. Nanti aku takut tuan-tuan kan tak nak bayar kan? Cukuplah berhentilah ya. Sampai sampai mana tadi? Sampai situ je tuan-tuan. Cukuplah ya. Nanti jumpa bulan depan. Itu kalau panjang umur. Kalau bulan depan nanti tengok aku tak datang, nanti aku dah mati lah. Kalau aku datang, tuan-tuan pula tak ada, tuan-tuan mati. Senang je kita belajar tauhid, tuan-tuan ya. Jangan risau. Ada orang tanya, Ustaz, jumpa ke tak kami di alam barzah kawan-kawan kami? Jumpa. Kalau ada orang soleh, sama-sama orang soleh, dia duduk negeri yang bernama Ailiyin, tempat yang bahagia. Dia tanya, kalau dia tak kenal tanya, man anta? Siapa awak? Ana ruhun solehun, saya ruh yang baik. Kalau yang tak baik, dia jumpa juga. Kalau dia tak baik dengan tak baik, jumpa. Duduk negeri yang bernama Sijin, negeri yang celaka. Tanya, man anta? Siapa awak? Ana ruhun zalimun, saya ruh yang zalim. Ya? Baik, sebelum aku tutup, tuan-tuan. Ya? Bulan Ramadan dekat dah ni. Dah dekat dah, tak lama lah. Tuan-tuan kalau nak panjang umur, jangan lupa sedekah. Yang kedua, jangan lupa berdoa. Dalam kitab Risalah Tauhid, dua benda ni memang ada. Dia panggil takdir mu'allaq. Ya? Takdir mubron atau takdir mu'allaq. Iaitu, apa ni? Doa tu Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban balighna Ramadan. Jangan lupa. Dan bulan Ramadan dah dekat. Tuan-tuan kena belajar bab puasa sebelum Ramadan. Jangan belajar bab puasa tengah-tengah bulan Ramadan. Tak kaedah tak betul. Macam tuan-tuan nak pergi haji, nak pergi umrah. Sampai Mekah baru nak belajar bab haji, baru nak belajar bab umrah. Tak betul ya? Belajar kat sini. Ini tu lah. Ini ada buku Ramadan yang dituliskan almarhum Ustaz Ghali bin Jasmullah, bapa aku lah. Bapa aku, dia guru aku, dia bapa aku. Ya? Dia orang hebat. Malam korang tidur. Rajin sedekah. Tawakal kuat. Ya? Dia pernah naik kereta, pernah tak ada rotek. Rotek. Tak ada rotek. Nak pergi ceramah tapi rotek tak ada. Pergi, tahan polis roblok tahan.
Hotel Rotek. Tu Rotek. Wah, jalan. Awak, dia orang yang tawakal kuat. Tuan-tuan cuba buat. Ni. Tiger Rotek. Hotel Rotek. Ada hotel tu. Hotel tak ada lah, bodoh. Wah, mampu ya tuan-tuan. Kita sebab bertuhankan manusia. Kita bertuhan dengan Allah. Siapa dekat dengan Allah, Allah tolong ah. Itu yang tengok tok kenali, boleh jalan atas air. Ya, tengok wali-wali Allah, boleh jalan atas air. Ni ada doa ni hadis sahih daripada Abu Hurairah. Rasulullah tak pernah tinggal doa ni pada malam Ramadan ni, dia tak pernah tinggal doa ni. Allahumma ahillahu alaina bil yumna bil iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. So baca doa ni pada bulan Ramadan, tubuh dia kuat dan dia kuat ibadat. Betul ya? Dia ada amalan-amalan pada bulan Ramadan. Lepas Isyak ada, lepas Maghrib ada, lepas Zuhur ada, lepas Asar ada. Sebelum buka puasa ada satu doa. Siapa baca doa ni, dia di antara hamba yang dibebaskan daripada petang bulan Ramadan daripada api neraka Allah. Sebab setiap petang bulan Ramadan Allah membebaskan hambanya daripada api neraka Allah. Tak silap aku dalam satu riwayat mengatakan setiap bulan Ramadan 1 juta. Setiap petang Ramadan. Baca doa ni, Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namutu alaikal masir. Allahumma ya Rabb Jibril wa ya Rabb Israfil wa ya Rabb Mikail wa ya Rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Kita baca Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Dan saya aku muka surat 7. Ya, adalah ni. Dan doa dan amalan untuk dapat ayat Qadar. Aku nak tanya tuan-tuan, belum tutup. Kenapa malam 7 lekor orang pasal berita? Tuan-tuan pasal berita tu apa? Tuan-tuan yang pasang kan? Betul. Ada orang cakap pasang berita supaya roh ni senang balik rumah. Betul ke roh nak balik rumah malam 7 lekor? Kalau tak pasang berita, nanti dia sesat. Nak balik rumah imam, terbalik rumah Pak Bilal. Betul ya? Apa itu kita nak buat, kena ada ilmu. Orang dulu dia buat pasang berita sebab orang dulu malam akhir Ramadan, mereka iktikaf di masjid. Mereka dah iktikaf, mereka nak balik sahur kat rumah. Mereka pasang berita, senang nak balik rumah. Itu orang dulu. Sebab dia buat pandukan ilmu. Kita buat ikut orang. Boleh tak pasang berita? Boleh, harus. Tapi akan jatuh haram bila membazir. Haram ya. Dan dapat ayat Qadar, nanti bila dapat ayat Qadar, rujuk dengan ulama. Ya. Jangan cerita ke orang, jangan masuk Facebook. Alhamdulillah, anda dapat ayat Qadar ni. Wahai pening-pening Facebook, anda dapat ayat Qadar, Allahu Rabbi. Tak payah, jangan bongok sangatlah. Ya. Jangan ditipu oleh iblis. Jangan sebut iblis ya. Itu seorang mamat, dia nama dia dekat-dekat dengan kuih, ya. Dapat main cekodok tak apa. Ya. Tak payah sembahyang tak payah. Kita dah makrifat tak payah sembahyang dah. Ya. Bodoh dulu kan. Orang lagi makrifat, lagi kenal Allah, lagi nak sembahyang, lagi nak ibadat, tuan-tuan, ya. Ni tentang makrifat. Tu makrifatullah. Ya. Dan ada wirid malam hari raya, satu tasbih, satu tahmid. Baca dua amalan ni. Contoh malam ni masuk raya, malam raya je, baca dua wirid ni, jangan tak baca. Tutup je penghabisnya bila imam sembahyang raya. Allahu akbar. Ya. Kalau amal dua wirid ni, kuburnya bercahaya sampai dunia kiamat. Bercahaya sampai dunia kiamat, bercahaya kubur ni. Ya. Dan kadang orang tanya ustaz tentang zakat fitrah macam mana? Siapa duduk Kuala Lumpur, ya, haram zakat fitrah di Terengganu. Siapa duduk Terengganu, haram zakat fitrah di Kuala Lumpur. Duduk Kuala Lumpur, zakat fitrah di Kuala Lumpur. Ya. Tentang zakat fitrah terlewat pula. Orang dah sembahyang raya baru zakat fitrah. Ya, dia zakat fitrah ni selagi hari raya pertama sampai sebelum maghrib, maka boleh zakat fitrah. Ya. Hukumnya makruh ya. Sebab dia masih lagi boleh tapi makruh. Tapi kalau dah lebih ya, maka haram. Tetap sah tapi haram. Kena tahu zakat fitrah, tuan-tuan, ya. Kena belajar buat tentang zakat fitrah. Ya, orang duduk Selangor, zakat fitrah Selangor Wilayah, zakat fitrah wilayah Terengganu, zakat fitrah di Terengganu. Faham ya? Sebab dia cari nafkahnya di wilayah, kena bagi di fakir miskin di wilayah. Itu lah. Baiklah tuan-tuan, kita nak dekat luar, boleh ambil satu. Ya. Ni daun bidara ruqyah ni cukup bagus. Daun bidara ruqyah, minyak zaitun dan habatus sauda. Baru ni di Terengganu, akak ni dia ada ketumbuhan macam tumbuh sini. Dia sapu, Ustaz, saya sapu, kita buat bidang masuk air sawan, saya minum, campur dengan air TO, minum. Ya, alhamdulillah, dah turun Ustaz. Nak hilang. Ya, buat mata ruqyah tu bagus. Tuan-tuan. Itu baru ni ada seorang hamba Allah. Dia ambil buat mata ni kat aku. Mak dia titik mata.
Ustaz, mak saya makin titik, makin rabun tengok TV. Aku ingat makin titik, makin rabun tengok Quran. Rupa makin titik, tengok TV rabun. Lagi tak nampak. Aku tak bagus ya. Allah tak bagi tengok TV ya. Allah suruh tengok Quran. Dia marah ke aku. Ustaz, air ni tak betul ni. Aku mana boleh tak betul ni? Air Zam-Zam, air syurga. Wah. Air Zam-Zam ni tengok pada niat. Tuan-tuan niat nak jadi orang soleh, minum niat tuan-tuan. Ya, niat ya Allah, mata aku nak terang, saya baca Quran. Terang dia. Air Zam-Zam. Dan dia baca ayat Ruqyah surah Al-Fatihah 1500 kali. Tuan. Niat titik memang pedih sebab ayat Quran. Dan air Zam-Zam, air syurga. Di antara air syurga yang berada kat dunia, air Zam-Zam. Ya. Ada kat luar boleh ambil. Tak banyak pun, dekat sikit ya. Ambil orang satu. Tapi dah ambil, bayar. Tak bayar, kejur. Ya, ambil belah, kejur apa. Main, aku dah mulai main gym balik ni. Dah setahun tak main gym. Kawan tadi aku start main gym. Oh, anak murid aku dalam pun minum. Dalam. Ni tangan macam lembu. Suara macam lembu. Ustaz, lembu-lembu dah. Bau tak. Ustaz ni loka tu. Datang. Ambil ni. Ya aku datang. Orang tadi main. 1 jam main. Aku nak boleh main gym balik. Nanti bulan depan, badan aku dah ni macam apa lembu. Tidur. Bagi dia. Ingatlah tuan-tuan ya. Baiklah tuan-tuan. Ya, insyaAllah ada rezeki panjang umur. Kita jumpa lagi. Kalau ada silap ayat Quran, silap hadis dan hukum, aku minta maaf. Ya. Sebab apa orang banyak cakap ni, dia banyak dosa. Orang tak banyak cakap, dia tak banyak dosa. Tu ada tabung sekolah, tu tak infak lah untuk sekolah. Tu ya bel api, bel air, ya. Anak-anak murid, anak yatim. Bukan untuk aku, untuk diorang. Kami cari dana. Abang aku cari dana, aku cari dana. Ya, ada anak murid yang kami hantar belajar di tempat lain. Kami, inilah, dengan cara-cara macam ni, untuk tolong mereka. Baiklah, a'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimna min kulli afati wal fitnah. Allahumma salimna min kulli bala'i wal waba. Allahumma salimna min kulli su'il adab. Allahumma hatimna bi khusnil khatimah wa la ta'tim alaina bi su'il khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.